Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak bincangkan soalan yang berkaitan bab pengukuran bab 1. Okay, so jadi soalan pertama dia kata fizik merupakan satu cabang bagi sains yang bermaksud. Okay, so jadi yang pertama ni jawapan dia adalah dia kajian tentang jiri dan tenaga. Okay, so yang ni bukan. Okay, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kuantiti fizik yang tidak boleh ditakrifkan oleh mana-mana kuantiti fizik lain dipanggil. Okay, so jadi soalan nombor 2 ni jawapan dia adalah B. Okay, kuantiti asas. Okay, kemudian nombor 3. Antara yang berikut, yang manakah kuantiti asas? Okay, so jadi jawapan dia adalah B, jisim. So macam mana kamu nak tahu kuantiti asas? Kuantiti asas ni dia ada 5 tu kan. Okey, so jadi kita tengok yang nota masa tingkatan 1, masa kamu belajar tingkatan 4. Okey, so ini adalah kuantiti asas, iaitu panjang jisim, masa, suhu termodinamik, arus elektrik, keamatan berluminosity dan kuantiti bahan. So jadi kat sini ada 7 lah. Okey, kalau sebelum dia ada 5, tapi sekarang dia dah ada 7. Okey, yang pasal tadi yang fizik tadi kan. Okey, tengok soalan nombor 4 pula. Okey, antara berikut yang manakah bukan kuantiti asas? Okey, so jadi ini jawapan dia adalah 4, jawapan dia adalah A. Okey, kuantiti asas. Okey, suhu, electric current, ada panjang ni. Okey, itu yang tadi cikgu dah tunjuk lah. Okey. Okey, kemudian antara yang berikut yang manakah bukan unit asas? Bukan unit asas. Ampere, kilogram, kilometer, Kelvin. So sepatutnya di sini adalah ni meter lah. Sepatutnya adalah meter. So jadi jawapan adalah B. Okey, kemudian nombor 6. Okay, antara yang berikut yang manakah tidak boleh diterbitkan menjadi unit bagi tekanan? Okey, so yang ni sebenarnya cikgu dah tunjuk lah jawapan untuk ni. Okey, so jadi tapi cikgu tunjuk lagi sekali lah. Okey, so jadi untuk yang C ni, jawapan dia sini adalah C. Okey, kenapa ya? Okey, so jadi force unit dia adalah unit tekanan P sama dengan F over A, iaitu F ni adalah Newton bagikan dengan meter kuasa 2. So jadi Newton meter kuasa 2 atau Pascal. Okey, so jadi ni kita boleh terima lah. Okey, tapi untuk yang C ni, P ni adalah force darabkan dengan displacement dengan density. So jadi density sama dengan M per V kan. So, jadi sini kg per meter kuasa 3. So, jadi sini kita 3 kg meter kuasa 3. So F unit dia ni kan. Okay, Newton meter kuasa 2 darab dengan meter. Displacement D
Okey, kecepatan kg M kuasa negatif 3. So jadi sini dapat Newton meter kuasa. Okay, so kg ni cikgu bawa di atas lah. So jadi sini jadi kg. Okay, kalau nak letak kg kan boleh juga. Okay, F ni sama dengan MA kan. So M sama dengan kg pecutan MS negatif 2. Okay, so jadi ni cikgu tukar lah ni jadi kg MS negatif 2. So ni kg MS negatif 2. So ni boleh potong, ni boleh potong. Okay, meter. Okay, so jadi meter ni kuasa 1 ni kuasa 1. So dia dicampur jadi kuasa 2. Okay, tolakkan dengan 3. Okay, bahagi. So bagi jadi tolak kan. So tolak dengan tolak 3. So ni S kuasa negatif 2. Jadi M kuasa 5, S kuasa negatif 2. So jadi ni bukanlah, ini bukan unit SI bagi tekanan. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, kemudian nombor 7. Okay, nombor 7. Antara kuantiti fizik yang berikut yang manakah bukan unit SI bagi. Okay, so jadi yang manakah yang kata unit bagi NS kan. Okay, so jadi kita cek satu-satu lah. Okay, yang pertama momentum kan. Okay, so jadi yang momentum sama dengan isi mendarat dengan laju. So jadi sini kg. Untuk velocity atau pecutan unit SI adalah meter kuasa negatif 1. So jadi bukanlah. Okay, kemudian force sama dengan M. So jadi ni kg MS negatif 2. Okay, pun bukan juga. Okay, power sama dengan work over time. Okey, so nombor 7 ni. Okey, so jadi sebab dia kata kat sini Newton kan. So jadi bila Newton dia melibatkan Newton kg ms negatif 2. Okey, kemudian berat unit dia adalah work sama dengan joule lah. Work juga sama dengan work sama dengan force darab dengan S. So F sama dengan Newton darabkan dengan displacement, so meter. So jadi Newton ms. So work sama dengan Newton meter ke masa S. So jadi ni Newton meter S kuasa negatif 1. Okay, untuk pressure pula F over A. Okay, F sama dengan Newton bagikan dengan meter kuasa 2. So jadi Newton meter kuasa negatif 2. Okay, kita cek balik ni dengan ni. Okay, so jadi untuk F unit dia adalah Newton. Okay, adalah Newton. So jadi C pun tak boleh, B pun tak boleh, D tak boleh. So jadi kita cek balik untuk kg ni, apa momentum. Okay, untuk momentum sama dengan, okay, kita cek balik lain, MV tolak MU. Okay. Okay, so jadi kita boleh guna ni. Okay. Okay, F darab T ni adalah impulse. Okay, FT ni adalah impulse. Okay, so jadi MV tolak MU ni adalah perubahan momentum. Okay, so jadi bila F darab dengan T, so jadi F ni adalah Newton, S ni adalah saat lah. So jadi jawapan dia adalah E. Okay, kita tengok soalan nombor 8.
Okay, antara yang berikut yang manakah bukan bagi unit nombor 8 ya. Okay, antara berikut yang manakah bukan unit bagi tekanan. Okay, so dia kata kat sini bukan. Okay, bukan. So tekanan, okay, tekanan sama dengan F over E. So F kg M kuasa negatif 2. Okay, atau P sama dengan Newton bagi dengan M kuasa 2. So kita dapat Newton meter kuasa 2. Okay, so jadi ini, okay, ini kita terimalah ini adalah tekanan. Kita cek antara D atau yang E ni. Okay, so jadi kita cek balik. Nombor 8. Untuk A ni kita kena macam mana ni? M kuasa 1 MS negatif 2. Ni kg meter kuasa negatif 2. Okay, sorry, ini bukan kg M kuasa 2 ya. Minta maaf. Okay, sebab yang atas ni kan force sama dengan MA. So, jadi kg darab dengan MS negatif 2. So, jadi kg meter kuasa negatif 2 bagikan dengan meter kuasa 2. So, jadi kita dapat sini kg. Okay, ini potong dengan 1. So, jadi sini kg negatif 1 S negatif 2. So, dapatlah A. Okay, kan ini betul lah. Okay, so ini betul, Pascal betul, Newton betul. Yang salah adalah D. Okay. Okay, soalan nombor 9. Antara kuantiti fizik yang berikut manakah tidak dipadankan dengan betul dengan unitnya? Antara kuantiti fizik yang berikut manakah tidak dipadankan dengan unitnya. Okay, so jadi yang pertama, soalan 9 jawapannya adalah D ya. Jawapannya adalah D. Kenapa? Sebab kesulitan MS negatif 2. Okay, kalau force sama dengan F sama dengan MA. So kg MS negatif 2. So betul. Okay, work done atau kerja. Okay, kerja sama dengan W sama dengan Fs. So kerja, daya sama dengan kg. Yang tadilah yang ni kan, kg Ms negatif 1 S negatif 2 darabkan dengan meter. Okey, so jadi kerja W sama dengan Fs. So ini sama dengan F sama dengan MA. So M adalah kg, E adalah MS negatif 2. So ni jadi kg MS negatif 2 darab dengan meter. Jadi kg M kuasa 2 S kuasa negatif 2. Sudah. Okey, so ni betul. Untuk density pula, density sama dengan rho M over V. So ni jisim kg, isi padu meter kuasa 3. So dapatlah kg meter kuasa per 3. So jadi C pun betul.
Okey, lepas tu kita pergi ke soalan 10. Okey, berdasarkan formula bagi regangan F sama dengan FKX, okey, unit bagi K adalah, so jadi F sama dengan KX. So K sama dengan F over X. So jadi F kita kat sini adalah, kita katakan cikgu ambil Newton, Newton per negatif 1. Ini M kuasa. Jadi Newton M kuasa negatif 1. So jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya soalan 11. Soalan 11, antara pasangan berikut manakah menunjukkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan yang betul? Okay, so jadi jawapan dia adalah C, panjang dan halaju. Kamu nak tahu kuantiti terbitan ni yang melibatkan formula. Okay, formula. So jadi biasanya kuantiti terbitan ni melibatkan formula. Kuantiti asas yang tadilah yang cikgu tunjuk tadi tu. Okay, panjang, jisim, suhu, tu 7 tu. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan 12. Okey, kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua magnitud dan arah dipanggil sebagai kuantiti vektor. Contoh kuantiti vektor ialah, okey, so yang ada magnitud dan ada arah. So jawapan dia adalah B, So kuasalah. Okey, sebab F sama dengan MA. So pecutannya adalah kuantiti vektor. Okey, nombor 13. Jika tekanan isi padu dan jisim dan ruas adalah, okey, so kat sini kita tengok tekanan isi padu jisim. Tapi kat sini, kalau mula-mula cikgu ingat jawapan dia adalah kuantiti terbitan. Tapi kat sini ada jisim, so jadi tak sesuai. Okey, sebab jisim adalah kuantiti asas. So jadi yang paling tepat dia mesti antara dua ni, antara kuantiti skala atau kuantiti vektor. Okey, so jadi kuantiti skala dia hanya ada magnitude saja. Okey, kalau kuantiti vektor dia ada magnitude campur dengan arah. Okey, magnitude ni maksudnya nilai lah. Okey, contoh 50 Newton, 40 cm, 30 kg. Ni 30 ni magnitude lah. Nombor-nombor ni magnitude. Okey, so jadi sekarang ni jawapan dia adalah kuantiti yang paling tepat adalah C lah. Okey, kuantiti skala. Okey, 14. Momentum adalah apa? Okey. Momentum adalah D, kuantiti vektor dan kuantiti terbitan. Okey, sebab dia kuantiti terbitan sebab dia ada formula yang pertama, yang kedua dia kuantiti vektor sebab bila dia P sama dengan MV. So V ni adalah kuantiti vektor. Okey, ada magnitude dan ada arah. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 15. Okay, kuantiti fizik yang hanya mempunyai magnitude dipanggil sebagai kuantiti skala. Contoh kuantiti skala ialah, okay, so jadi pecutan, halaju, sesaran. Yang paling tepat adalah kelajuan. Okay. Kenapa kelajuan? Laju sama dengan jarak bagikan dengan masa. Tapi kalau halaju sama dengan sesaran bagikan dengan masa. Okay, jadi sesaran ni vektor. Jarak ni adalah skala. Dia hanya ada magnitude saja. Pecutan vektor. Halaju vektor. Sesaran pun vektor. Jadi jawapannya adalah C. Okey, nombor 16.
Antara pernyataan yang berikut, manakah menghuraikan kuantiti skala? Okey, so jadi nombor 16 jawapan dia adalah B Okey, kelajuan. Kelajuan ni adalah kuantiti skala. Yang ini sebuah kereta ke arah ke kiri. Ni ada magnitude dan ada arah. So bukan. Okey, yang ni sebuah kapal terbang bergerak dalam udara menentang arah ke belakang. So pun ni pun ada arah kan. So bukan. Yang ni sebuah bergerak dengan kelajuan ni pada masa T sama dengan 5. Okay, so jadi ni dia melibatkan pecutan kan. Okay, pecutan. Sebenarnya ni pecut dengan hal laju ni. Okay, sebab velocity. So jadi dia adalah kuantiti terbitan, kuantiti vektor. So ni pun bukan. Okay, nombor 17. Antara graf yang berikut, manakah menunjukkan hubungan Y dan X adalah bergantung sengsang? Okey, so jadi yang paling tepat adalah B. Okey, ni sebab dia 1/X. Okey, so jadi graf dia sepatutnya graf dia macam ni, Y sama dengan X. So jadi kalau kita nak bagi lurus, dia akan jadi okey, kalau kita nak buat lurus macam ni, dia yang X ni akan jadi 1/X. Okey, so jawapannya adalah B lah. Okay, kemudian soalan 18. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan Y dan X adalah tak bersandar? Okey, jawapan dia adalah E lah. Kenapa? X meningkat macam mana pun, nilai Y tetap sama. Okey, katakan ni 10 kan. Ni 2, ni 4, ni 5, ni 6. So X meningkat, nilai Y tetap sama. So jadi tak bersandar. So jadi kalau macam ni, nilai X makin bertambah, nilai Y makin berkurang. Okay, so jadi jawapan adalah E. 18 adalah E. Okey, 19. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan hubungan F sama dengan KX di mana K adalah permala. Okey, so jadi jawapan dia adalah B Okey, so F sama dengan KX. So K sama dengan F/X. So K ni adalah dia punya kecurunan ni lah. Okey, kemudian soalan 20. Okay. Graf dalam rajah 1 menunjukkan hal laju sebuah kereta lawan masa yang diambil T. Antara yang berikut manakah benar tentang pergerakan kereta tersebut? Okay, so jadi kat sini jawapan dia adalah D Kenapa D? Okay, katakan soalan A. Bila T sama dengan 50, V sama dengan 0. Okay, kita tak tahu ni. Okay, sebab ni T sama dengan 40. Kita pun tak tahu dia kena 50 ke tak. Okey. Okey, kemudian kecurangannya adalah 1. Okey, saja kata kecurangan. Okey, so jadi cek kecurangan. Okey, titik ni adalah 0, 60. Okey, titik ni adalah 40, 20. Okey, so jadi kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, Y2, okey, so jadi cikgu label sebagai X1 Y1. Ini X2 Y2. So Y2 kita sini 20 tolak Y1 60. Okey, X2 kita 40 tolak X1 adalah 0. So dapat negatif 40/40. So kita dapat negatif 1. So jawapan dia negatif 1. So di sini 1. So tak boleh. Tengok pun dah tahu ni ialah kecurangan dia negatif.
Okay, V bergadah terus dengan T. Ni pun bukan juga. Sebab kalau bergadah terus, dia macam ni, graf dia mesti lurus. Okay, soalan D, equation dia. Okay, so jadi nak cari equation dia. Okay, kita guna formula Y tolak Y1 M sama dengan X tolak X1. So jadi katakan cikgu ambil inilah nilai X1, Y1 kita ambil ni. Okay, Y tolak Y1 kosong 60. M tadi kita dapat negatif 1 kan. Okay, X tolak X1 kita adalah kosong. So Y tolak 60. So ni negatif X. So jadi Y sama dengan negatif X campur dengan 60. So okay, so jadi ni kan Y ni kita gantikan dia dengan V. T ni kita ganti dengan X. So negatif T campur 60. So jadi kita buat sini V sama dengan 60 tolak T. So ni samalah ni dengan ni sama. So jawapan dia adalah D. Okay. Okay, kemudian kita pergi ke soalan 21. Okay, antara langkah yang berikut, manakah tidak semestinya perlu semasa memplot graf? Okay, so dia kata bila kamu nampak perkataan tidak ni, kamu kena highlight tu. Okay, sebab nanti mengelirukan kamu lah. So 21 jawapan dia adalah B. Okay, garis pun boleh ubah dilukis melalui titik asalan. Okay, tidak semestinya. Okay, boleh ubah bergerak balas pada paksi Y. Pada paksi masih dilabel dengan ni betul. Semua titik dengan betul dengan ni pun betul. Yang ni pun betul. So jadi jawapan dia adalah B. Okay, untuk yang ini biasanya paksi X ni, yang ni kita biasanya kita letak sini manipulasi. Di sini kita letak bergerak balas. Biasanya lah. Okay, 22. Antara graf yang berikut, manakah cara melukis graf garis lurus pada graf dengan betul? Okay, so jadi kita cari brace speed yang terbaik lah. So jadi ni tak boleh. Tengok ni sampai 3 kan. Yang ini 2 1. Okey, ni mungkin boleh. Yang ini 1 2. Okey, so jadi jawapan adalah jawapan adalah B. Okey. Sebab yang ini seimbang. Okey. Yang ini seimbang. 1 2 1 2. Bawah ada 2, atas ada 2, bawah pun ada 2. Okey, itu yang pertama. Kemudian jarak dia ni tak lebih daripada 0.5. Tapi yang ni kita tak boleh nak check lah dia 0.5 ke tak. Okey, tapi kat sini beza dia sangat jauh. Ni sangat jauh. So ni 1, ini 2. Dia mesti beza dia atas dengan bawah mesti 1. Tapi yang ni beza atas bawahnya adalah kosong. Ini 2 ni 2. So 2 kosong. So jadi yang ni faktor dia mungkin yang ini mungkin terlalu jarak dia jauh sangat. So jadi itu yang tak diterima. Okay, so jadi dia kata nak cara yang melukis yang betul. So base speed adalah yang terbaik adalah B. Okay, kemudian soalan 23. Okay, apakah kecurunan graf tersebut? Okay, kecurunan. Okay, so jadi sini titik ni adalah 02. Yang ni titik ni adalah 26. So jadi cikgu label ni sebagai X1, Y1.
Ini X2 Y2. So jadi kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. So Y2 2, Y1 nilai dia 6, X2 nilai dia 2, X1 adalah 20. So dapat sini negatif 4, sini negatif 18 lah. So kita tekan kalkulator. Negatif 4 bagikan dengan negatif 18. So kita dapat negatif 0.222. Sorry, ini bukan 2, ni adalah kosong. So ni 20 lah. So negatif 4 bagi dengan negatif 20. Dapat 0.2. So jawapannya adalah D. Okay, 23 jawapan adalah D. Okay, kemudian kita pergi ke soalan 24. Okay, 24 dia kata graf dalam rajah 3 menunjukkan hubungan T kuasa 2 dan M dalam pengayunan bandul ringkas. Antara persamaan berikut manakah menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah T kuasa 2 dengan M yang betul? Okay, so jawapan dia adalah A. T kuasa 2 sama dengan 0.02. Antara persamaan berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah T kuasa 2 dengan betul? T kuasa 2 sama dengan 0.02. Okey, kenapa kita pilih apa ni? A ni? Antara yang berikut manakah menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah T kuasa 2 dan T kuasa 2 dengan betul. Okey, tak apa. So jadi yang ni kita kena cek kecurunan dulu. So ni titik ni adalah 00. Titik ni adalah 15 0.30. So jadi kita cek kecurunan dulu. So M sama dengan, contohnya cikgu label sebagai X2 Y2. Ni X1 Y1 lah. Jadi guna formula dia Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, so jadi Y2 adalah 0.30 tolak Y1 nilai dia adalah 0. X2 nilai dia 0, nilai X1. Okay, X2 nilai dia 15. Okay, so jadi kita bahagikanlah 0.30 bagi dengan 15. 0.3 bagikan dengan 15. Kita dapat 0.02. So jadi kamu guna formula itulah, Y tolak Y1, M tolak M sama dengan X1 tolak X2. MX tolak X1.
So Y tolak Y1 kita adalah kosong lah, kosong. M kita adalah ni lah, 0.02. X tolak dengan kosong. So, jadi sini dapatlah Y sama dengan 0.02 X. So Y ni cikgu gantikan dengan T lah, T02. Sebab ni adalah Y kan. So T02 sama dengan 0.02. X ni cikgu gantikan dengan M ni. So dapatlah jawapan dia A. Okay, soalan 25. Okey, antara persamaan berikut manakah menunjukkan hubungan? Okey, sorry, tak nampak. Okey, soalan 25, antara persamaan yang berikut manakah menunjukkan hubungan Y dan X dengan betul berdasarkan graf pada rajah 4. Okey, so jadi 25 jawapan dia adalah donkey. Okey, 25 jawapan dia adalah donkey. So, jadi macam mana nak buat soalan ni? Okey, yang pertama, sini adalah titik dia adalah 0C dan di titik dia adalah A0. Okey, so jadi kecurunan sama dengan Y2 tolak apa ni? X2 tolak X1. So ni cikgu label sebagai X2 Y2, ini X1 Y1. So Y2 nilai dia adalah C, Y1 nilai dia kosong. Kemudian X2 nilai dia kosong, nilai Y1 nilai dia adalah A. So cikgu dapat C per negatif A. Okay, so jadi kita guna, so jadi M sama dengan negatif C per A. Okay, macam biasa kita guna formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okay, Y tolak Y1 nilai dia adalah kosong. Dan nilai M nilai dia negatif C per A. X tolak X1 dia A kan. Okay, ni kita guna ni. So Y sama dengan negatif C per A, X tolak A. Okay, so jadi disebabkan ni 1 per Y, so Y ni cikgu ganti dengan 1 per Y. Okay, so X dia sini tekan lah. So X, so ni X tolak A. So jadi ni bahagi, pindah semua jadi darab. So jadi A per Y. So jadi cikgu kembangkan ni. So dapat negatif CX, positif AC. So sebalik AC sama dengan tolak CX. Okay, so jadi ni dengan ni adalah sama. So jawapan dia adalah D. Okay, so kemudian soalan 26. Okay, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar berdasarkan graf dalam rajah 5. Okay, so 25 jawapan dia adalah donkey. Okay, tidak benar. Dia kata tidak benar. So jadi kita kena cari luasnya. Cari luas ni. So luas di bawah graf 1 per 2 darab dengan 0.10. Ni jarak dia 0.10, tinggi dia 50. So darab dengan 50. Tekan kalkulator. 1 per 2
Darab dengan 0.10. Darabkan dengan 50. Sudah dapat 2.5. Jawapan dia 2.5 tapi kat sini 5. So ni adalah salah. Okey, soalan terakhir 27. Okey, diberi rumus bagi penyanan bandul ringkas adalah di mana T adalah tempoh dan L adalah panjang dan G adalah pecutan, kerana graviti antara penyataan yang berikut manakah adalah benar. Okey, so jadi jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah C. Okey, dia nak yang benar kan. Okey, T kuasa 2 dan lawan L adalah bergaris lurus. Okey, pertama dia kata T berkadar terus dengan L. T adalah berkadar sungsang dengan G. Sekejap ya, nombor 27 ni. Okay, cikgu rasa nombor 27 ni dia kata tidak benar ni cikgu rasa. Ni soalan silap ni. Okay, tidak benar. Okay, so tidak benar. So jadi 27 ni T berkadar terus dengan L. Betul lah, sebab T ke atas kan, dengan L yang adalah ke atas. So jadi ni benar. Kemudian berkadar sungsang dengan G. Betul, T kalau T naik, G akan turun. So dia pun betul juga. Kemudian T lawan L adalah garis lurus. Garis lurus sebab dia berkadar terus, sebab T berkadar terus dengan L, sebab dia sama kan. Okay, so jadi yang tak benar adalah ni lah. Sebab bila T kuasa 2 lawan dengan apa ni, L, dia tak sama. Okay, so itu saja daripada cikgu. Sekiranya ada soalan boleh tanya cikgu lah. Okay, so sekian, terima kasih.